Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pada Sekolah Rendah Islam Hidayah sebab sudi menjemput saya untuk memberi sedikit perkongsian tentang sirah. Tajuk hari ini ataupun perkongsian saya akan berkisah tentang sirah. Dan pertama-tamanya kita memanjatkan syukur kehadrat Ilahi sebab sampai sekarang kita diberikan masa untuk beramal soleh dan memohon ampun, mohon dosa kita diampunkan. Okey, siri pertama ni saya nak memperkenalkan tentang sirah sikitlah. Yang siri-siri yang saya akan ajar. So first kali sirah ni akan ada 10 siri. Dan ke 10 siri saya akan ceritakan secara ringkas dan saya takkan detail sangat. Saya akan fokus dekat pengajaran yang kita boleh ambil daripada sirah ni sendiri. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau tuan-tuan puan-puan nak lebih detail tentang sirah, tuan-tuan puan-puan boleh rujuk beberapa buku lah, antara rujukan yang bagus untuk sirah, Rahiqul Makhtum karangan Safiur Rahman Barakfuri. Yang kedua, Fiqh Sirah Nabawiyah karangan Dr. Munir Qadban. Okey, kita mula untuk siri pertama ni saya tak akan sentuh tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, tapi saya akan cerita serba sedikit sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, untuk siri pertama saya akan cerita tentang sebelum itulah, sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk lebih lanjut dalam sirah tu, kita kena fahamlah, kita kena tahu apa maksud sirah. Sirah dalam bahasa Arab, sirah dia perkataan asal dia sarah. Dalam bahasa Arab 95% perkataan dalam bahasa Arab dia punya kata asal dia adalah 3 huruf. 3 huruf. So, perkataan sirah, kata asal dia saraya. Saraya, tapi dia buang ya tu jadi alif, sarah. So, sirah maksud dalam secara bahasanya dalam bahasa Arab maksud dia tariqah ataupun jalan ataupun hay'ah. Hay'ah ni gaya ataupun penampilan. Dari segi istilah ataupun maksud takrifan sirah tu dari segi istilah adalah ilmu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dan penerangan tentang akhlak baginda, kelebihan baginda dan mukjizat baginda dah, dan sudah tentulah jalan hidup baginda. So dia sangat-sangat banyaklah kepentingan belajar sirah. Secara ringkasnya, dengan belajar sirah kita dapat mencontohi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman dalam surah Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya telah dijadikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu satu qudwah hasanah, satu ikutan teladan kita. Kalau kita tak tahu sirah, macam mana kita nak ikut Nabi yang kita junjung, Nabi yang kita kata kita sayang? Tanpa sirah kita tak boleh nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang pertama. Yang kedua, dengan sirah, dengan kita belajar sirah, kita dapat mengukur betapa semangatnya, ataupun kita dapat mengukur adakah kita dah melakukan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Contoh, kalau kita ikut dalam satu NGO dakwah, adakah NGO dakwah tu ikut macam mana Nabi buat sallallahu alaihi wasallam? Macam mana Nabi buat tu, adakah kita ikut? Satu soalan yang perlu kita jawab. Sebab kalau kita ukur, kita jadikan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kayu ukur, bila kita ukur dakwah kita dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sama, maksudnya ada kesyashatan dalam dakwah kita sendiri. So, tu antara kelebihan dia lah, tu kelebihan kedua. Kelebihan ketiga, kita dapat dengan sirah ni kita dapat faham Al-Quran dengan lebih baik. Sebab apa? Sebab sesetengah ayat Quran ni dia tak jelas, dia punya dalam usul fiqhnya dalalah dia tak jelas. Dia punya maksud dia apa? Maksud dia sebenar. Sebab itulah ramai orang terpesong. Dia memang tengok Al-Quran, dia baca Al-Quran, dia tengok tafsir Al-Quran, tapi dia punya pemahaman tentang Al-Quran tu terpesong. Dan kalau pemahaman terhadap Al-Quran tu terpesong, sangat-sangat bahayalah. So, kita tengok macam ISIS sekarang, ISIS yang dia bom, dia tawan Syria, dia serang orang awam, dan dia bom New York lah, London, Paris semua tu, dan dia berhujahkan ayat Quran. Dia berhujahkan ayat Quran, dia cakap Allah suruh serang ataupun bunuh orang-orang kafir. Tapi kalau kita tengok sirah sendiri, adakah Nabi pergi datang tak pasal-pasal bunuh orang awam, ataupun datang tak pasal-pasal bom sana sini? So tak. So, bila kita ukur ISIS buat dengan sirah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat,
Nabi cakap dalam peperangan tak boleh bunuh wanita, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh pendeta dekat gereja dia orang atau dekat tempat beribadah dia orang beribadah, mereka beribadah. So adakah sama apa yang ISIS buat sekarang? Dan dia kata kami ni, dan dia selalunya kalau dah buat satu serangan, dia akan laungkan takbir, Allahu Akbar macam tu. Tapi adakah betul-betul ISIS ni ikut dakwah Nabi SAW? So dengan kita belajar sirah, kita dapat tahulah adakah kita ni betul-betul ikut Nabi ataupun tidak. So tu untuk sebagai pembukaan lah untuk sirah, untuk siri pertama. So kita bergerak kepada kita bergerak kepada slot kedua, iaitu slot silsilah Nabi SAW. Sekali lagi saya ingatkan, untuk siri kali ini kita tak akan cerita tentang apa Nabi SAW. Kita akan cerita sebelum kelahiran Nabi SAW. So first kali tentang silsilah Nabi SAW. Para ulama membahagikan silsilah Nabi ni kepada 3. Yang pertama daripada Nabi sampai moyang dia, nama dia Adnan. Antara Nabi dengan Adnan ini ada 20 orang. Tu dia punya first. Tu first ni yang ulama bagi pada 3 macam saya cakap tadi. Tu first ulama bahagikan. So daripada Nabi Muhammad, dan second daripada Adnan sampai Nabi Ibrahim, dan yang ketiga daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam. Okey, daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam ada beberapa orang disambung. Contoh Nabi Ibrahim bin sampai Nabi Adam. Tapi yang sahihnya kita semua tak tahu siapa ayah Nabi Adam, siapa silsilah antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Adam. Sebab apa? Sebab silsilah tu sangat-sangat jauh. Kita pun tak ada bukti kokoh, dan Nabi pun dalam hadis tak ada yang dia cakap okey Nabi Ibrahim ni anak sekian dan ini atuk dia sekian, moyang dia sekian sampai sekian sampai Nabi Adam. So yang paling sahih, majoriti ulama cakap yang paling sahih kita tak tahu siapa antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Adam, tak tahu siapa. Tapi apa yang pasti Nabi Ibrahim ni anak Nabi Adam. So apa? Nabi Adam ni manusia pertamalah, dan isteri dia Hawa orang kedua lah. So semua kita daripada Adam. Tu silsilah pertama. Silsilah kedua yang ulama cakap tentang daripada Adnan sampai Nabi Ibrahim. Daripada Adnan sampai Ibrahim, ulama juga khilaf. Adakah kita boleh sambung? Adakah orang tahu daripada Adnan ni sampai Nabi Ibrahim tu siapa ayah dia, siapa ni moyang dia, siapa atuk dia antara Adnan dengan Ibrahim tu? So ada ulama cakap kami ni tak tahu. So macam contoh Urwah bin Zubair, Urwah bin Zubair ni dia anak saudara Aisyah radhiyallahu anha, dia Abdullah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid. So Urwah bin Zubair dengan Ibnu Abbas ni pakar tafsir, dia cakap kami ni tak tahu silsilah daripada Nabi Ibrahim, daripada Adnan sampai Nabi Ibrahim. Sebab tu jauh jugalah, jauh. Sebab saya cakap tadi daripada Nabi Muhammad sampai Adnan tu ada 20 orang, 20 ayah Nabi Muhammad ada 20 atau moyang Nabi Muhammad ada 20. Lepas tu lepas Adnan sampai Nabi Ibrahim, ulama yang cakap kami tahu ni, dia orang pun khilaf. Walaupun kami tahu, dia orang pun khilaf. Ada orang cakap antara Adnan sampai Ibrahim ada 7 orang. Ada orang kata ada 9 orang. Ada orang kata ada 30 orang, dan yang paling banyak orang cakap antara Ibrahim dengan Adnan tu ada 40 orang. So ada orang disambunglah, contoh Adnan bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, memang setengah ulama sambunglah. Tapi setengah ulama macam saya cakap tadi, Urwah bin Zubair dengan Ibnu Abbas, dia tak sambunglah silsilah tu. Tu silsilah kedua. Silsilah ketiga, silsilah daripada Nabi Muhammad sampai Adnan. Silsilah ni ulama bersepakat bahawa ada 20 orang antara Nabi Muhammad dengan Adnan. Adnan ni moyang dia ke-21 lah, sebab ada 20 orang. So apakah silsilah yang mereka sepakati ni? Apa silsilah yang ulama sepakati ni? So silsilah ni dia adalah Nabi kita adalah dia Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. So 20 orang ni ulama sepakat. Yang saya cakap tadi itulah, yang silsilah tu semua ulama sepakat, oh inilah ayah dia sampai ke Adnan. Tapi macam yang saya cakap tadi, daripada Adnan sampai Nabi Ibrahim ulama khilaf. Adakah mereka tahu atau tidak? Khilaf. Dan daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam khilaf juga. Tapi majoriti ulama cakap kami tak tahulah, sebab jauhlah daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Adam. Itu tentang pembukaan pertama lah. Okey, saya akan ceritakan sikit tentang Nabi Adam dan Hawa, sebab dia kan mereka berdua adalah dua manusia pertama yang duduk kat muka bumi ni. So Nabi Adam dan Hawa adalah bapa kita semua.
Nabi bersabda, tak salah saya masa Fathu Mekah, antum bani Adam wa Adam min turab. Sungguhnya engkau ataupun kalian wahai manusia, kalian adalah anak Adam dan Adam daripada tanah. So kita semua daripada Adam lah. Tuhan berfirman dalam ayat pertama dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kamu pada Tuhan kalian, takwalah kalian kepada Tuhan kalian. Alladzi ja'ala lakum ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Menjadikan kalian daripada satu lah, maksudnya Adam lah. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dia menyebarkan atau mengembangkan daripada satu tu laki-laki dan perempuan-perempuan. So nak menunjukkan kita ni daripada Adam dan Hawa. Dan first kali Adam diciptakan dulu. Lepas tu Allah ciptakan Hawa daripada tulang rusuk Adam yang kiri. So ada banyaklah bukti-bukti daripada Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kita ni anak Adam. Contohnya dalam surah A'raf, Tuhan berfirman, Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah bila kalian nak pergi masjid, ambillah perhiasan kalian. Maksudnya pakai pakaian yang baik-baik. Tuhan berfirman juga, Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa. So banyaklah ayat dalam Al-Quran, Ya bani Adam la yaftinannakum syaitan, dan lain-lain lah. Wahai bani Adam, janganlah kalian diperdayakan oleh syaitan. So nak menunjukkan kita ni semua bani Adam lah daripada Al-Quran. Daripada As-Sunnah sangat-sangat banyak juga. Macam saya cakap tadi, Nabi bersabda, antum banu Adam wa Adam min turab. Sungguhnya kalian adalah anak Adam dan Adam daripada tanah. Dan Nabi dalam satu hadis qudsi riwayat Imam Bukhari daripada riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah, Allah berfirman, ini hadis qudsi, Allah berfirman, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Sungguhnya semua amalan anak Adam, Allah cakap apa? Anak Adam, untuk diri dia sendiri kecuali puasa. Sungguhnya puasa itu untuk diri aku. Kan puasa ni ganjarannya sangat-sangat besar. Dan wa ana ajzi bih, dan aku sendiri akan beri ganjaran kat orang ni lah. Satu general knowledge untuk tuan-tuan puan-puan tahu, daripada Nabi Adam, bila Nabi Adam lahir dan ada kat muka bumi ni dengan Hawa, Nabi Adam dan anak dia, cucu cicit dia, semua dalam keadaan tauhid, maksudnya dalam keadaan Islam, sampai ke 10 keturunan. 10 tu keturunan Nabi Adam, anak generasi kedua, generasi ketiga, keempat, kelima sampai 10, semuanya dalam Islam. Sampailah kaum Nabi Hud, Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh jadikan patung orang-orang soleh, lepas tu dah sembah patung tu. So orang sebelum tu jadikan patung, lepas tu dia sembah patung tu. So jadilah syirik pertama. So kita kena tahu 10 silsilah pertama atau 10 generasi pertama selepas Adam Allah berada di atas jalan tauhid, dan selepas tu kaum Nabi Nuh menyeleweng atau mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. So tu yang pertama. Tu silsilah pertamalah. Untuk silsilah kedua, daripada Adnan sampai Nabi Ibrahim, saya pendekkan cerita, saya akan cerita tentang Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail sahaja. Satu soalan, kenapa kita semua tahu orang pertama yang duduk dekat Mekah adalah Nabi Ismail dengan mak dia, Siti Hajar. Satu soalan, kenapa Nabi Ibrahim, Allah perintahkan Nabi Ibrahim suruh bawa anak dia, Nabi Ismail dan isteri dia, Siti Hajar, untuk duduk kat Mekah? Satu soalan tu. So dikatakan, kita semua tahu Nabi Ibrahim first kali dikahwin dengan Siti Sarah. Siti Sarah ni kahwin lama sangat, tapi dia tak dapat anak. Lepas tu Nabi Ibrahim, tak silap saya, Siti Hajar ni bukan isteri dia tapi hamba dia, tapi mungkin dia jadi isteri dia, saya tak pasti. So Siti Hajar ni, lepas tu dia kahwin dengan Siti Hajar ni, dapat anak Ismail. Bila dia dapat anak Ismail, Nabi Ismail ni, Siti Sarah pun cemburu. Lepas tu disebabkan kecemburuan Siti Sarah ni, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk bawa isteri dia dengan anaknya duduk dekat Mekah, dekat kota Mekah yang suci ni lah, yang penuh berkat. Dan Siti Sarah lepas tu dapat anak lah, dia dapat anak Nabi Ismail, Nabi Ishaq alaihi salam. Tu tentang kenapa Nabi Ibrahim dan anak-anak atau kenapa Nabi Ismail dengan ibunya pindah ke Mekah.
So masa Nabi Ibrahim tu letak anak dia dengan isteri dia kat Mekah, Mekah tu masa tu kosong. Dalam surah Ibrahim Tuhan berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi 'inda baitikal muharram ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Sungguhnya wahai Tuhan, ni Nabi, kita nak tahu kosong ke tak kosong, kering kontang ke tak kering kontang Mekah masa tu. Kita tengok Nabi Ibrahim bila doa kat Tuhan, masa dia dah pergi, dah jauh dengan isteri dia doa, wahai Tuhan, inni askantu min dzurriyyati, sungguhnya aku letak zuriat aku, anak keturunan aku, isteri aku, biwadin ghairi dhi zar', dekat satu wadi, satu lembah yang tiada pokok sama sekali. Nak tengok dia tinggal kat tengah-tengah tu. So bila Siti Hajar ni kita kena tahu dia adalah seorang perempuan yang sangat-sangat kuat kecekalan dia. Bila Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar dengan anak dia Ismail dekat Mekah, tempat yang tak ada air, tak ada makanan. Lepas tu dia nak balik, dia pusing untuk balik. Lepas tu Siti Hajar tanya, wahai Nabi Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami kat sini? Kita nak makan apa ni? Saya dengan anak nak makan apa? Lepas tu Nabi Ibrahim tak sanggup nak toleh. Tapi itulah perintah Allah Ta'ala dengan Nabi Ibrahim. Lepas tu dia tanya beberapa kali. Lepas tu Siti Hajar cakap, Allahu amaraka bihadha? Allah ke yang suruh kau tinggal kami di sini? Qala bala, atau qala na'am. Ya, Allah yang suruh aku tinggalkan kalian di sini. Maka Siti Hajar cakap, idzan falan yudayyana, maka kalau Allah yang suruh kau tinggalkan kami di sini, maka dia pasti takkan sia-siakan kami, takkan tinggalkan kami ni tukar kanting lah macam tu. So berlalulah Nabi Ibrahim pulang ke Syam, ke Baitul Maqdis atau ke Jordan, ke tempat-tempat situlah dekat Syam. Tinggallah Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Siti Hajar dengan Nabi Ismail ni cerita dia sangat-sangat famous lah tentang macam mana Zam-Zam yang hari ni masih air dia masih mengalir. Macam mana boleh ada Zam-Zam ni? So masa Nabi Ibrahim dah pergi, ditinggalkan dekat Nabi Ismail dengan mak dia, tapi Nabi Ismail masih kecil lagi. Kat mak dia air sikit, makanan sikit. Dia tunggu lama-lama makanan dengan air tu habis. Nabi Ismail bila dia menyusu dengan mak dia Siti Hajar. Orang yang menyusu kalau tak dapat makan, dia tak ada susu tu. So bila tak ada susu tu, Nabi Ismail mula menangis. Nangis. Siti Hajar mula cari air ataupun cari makanan. Lepas tu dia panjat ke Bukit Safa. Dia tengok ada ke orang ada air ke tak? Ada air ke tak ni? Cari. Lepas tu dia tak nampak air. Lepas tu dikatakan dia nampak Fata Morgana dekat Bukit Marwah sana. Fata Morgana macam air tapi bukan air. Lepas tu dia lari sampai Bukit Marwah ataupun jalan sampai Bukit Marwah, tak nampak juga. Lepas tu patah balik Safa, patah balik Marwah, sampai 7 kali dan berakhir di Marwah. Tiba-tiba Allah perintahkan malaikat Jibril untuk ketuk sayap dia dekat tempat Nabi Ismail tu, dekat depan Kaabah, tapak Kaabah. Masa tu belum ada Kaabah, belum Allah suruh Nabi Ibrahim bina Kaabah. Kepak sayap tu dekat tempat tu, dekat Kaabah tu. Lepas tu terpancarlah air Zam-Zam. So disebabkan itulah adanya air Zam-Zam sampai sekarang. Sebabkan ada air Zam-Zam, ada air kat situ, iaitu air Zam-Zam, burung-burung, sebabkan tempat tu kering kontang. Dan kalau para musafir atau burung-burung atau binatang-binatang, dia akan cari oasis, satu tempat air untuk diorang mengambil bekalan. Kalau unta tu dia boleh teguk banyak-banyak terus, dia boleh tahan seminggu contoh gitulah, boleh teguk banyak-banyak. So burung ni bila terbang, lepas tu dia nampak ada air, lepas tu dia mau minum kat sini. Ramai segerombolan burung turun kat situ, lepas tu minum air. Lepas tu sebabkan ada burung pusing-pusing kat atas tu, ada musafir ni lalu. Musafir ni daripada Bani Jurhum. Bani tu kabilah Jurhum. Kabilah ni datang daripada Yaman. Kabilah ni datang, lepas tu tengok dia ni, kabilah ni nak pergi Syam, nak berdagang ke Syam. Dia ni setiap kali berdagang dia lalu dekat situ. Tapi dia tak tahu pula ada air kat situ, sebab dia kan pergi balik, tak ada air. Tiba-tiba satu hari mereka ni pergi, tiba-tiba nampak burung kat atas. So orang musafir ni bila dia tahu, dia nampak burung banyak, maksudnya ada air tu, sebab burung pusing-pusing kat atas tu. So diorang pun datang minta dekat mak Nabi Ibrahim, wahai Siti Hajar, kami ni nak duduk sini boleh ke tak? Siti Hajar cakap boleh, tapi dengan satu syarat, air ni kami punya, kalau nak air ni minta izin kami. So lepas tu Bani Jurhum cakap okey, kami setuju. So duduklah mereka,
Dan Nabi Ismail ni dia kahwin dengan dia kahwin dengan salah seorang puteri daripada Bani Jurhum. So beranak pinak lah sampai Mekah besar sampai sekarang lah. Ekonomi besar sekarang. Mekah sekarang mungkin populasi dia 2 juta orang lah. Sangat-sangat banyak lah. Tapi penduduk asal Mekah kiranya daripada Ismail, Nabi Ismail dengan puteri seorang gadis daripada Bani Jurhum. Satu persoalan yang mungkin timbul bila kita dengar kita cerita tentang Nabi SAW, cerita tentang Quraisy Nabi, penentangan Quraisy dengan Nabi dengan Quraisy, Nabi ni asal Quraisy. Satu persoalan timbul, siapa tu Quraisy? Boleh ke kita mengaku aku ni Quraisy? Akulah Quraisy, tak boleh ke? Aku ni nisbah ke Quraisy lah. Kenapa Nabi je Quraisy? Kenapa orang lain tak Quraisy? Adakah, dan satu persoalan lain, adakah Quraisy ni wujud sampai sekarang? Ataupun dah pupus Quraisy ni? Dan kita tahu ada certain bangsa dia pupus mungkin sebab peperangan, sebab mati sebab kelaparan, tahun kelaparan lah, mati semua orang, contoh gitulah. So adakah ada lagi Quraisy ni? So sebab Quraisy ni popular lah, antaranya surah Quraisy. Surah Quraisy ni popular sebab apa? Sebab dia pendek. Kita guna untuk solat, kita selalu baca surah Quraisy lah. So Quraisy ni siapa dia Quraisy? Adakah kita boleh nisbahkan kepada Quraisy? So ulama khilaf, siapa ni Quraisy? Ada 2 pendapat. Yang pertama, Quraisy ni adalah keturunan Nadhr bin Kinanah. So siapa-siapa dekat muka bumi ni sekarang dapat buktikan yang silsilah dia sekarang sampai ke Nadhr bin Kinanah, moyang Nabi ke-13, dia adalah Quraisy. Siapa-siapa pun, tak kisah kita muka Melayu, kita muka Cina, kita muka India, tapi siapa-siapa pun boleh membuktikan dia ni nisbah pada Nadhr bin Kinanah, maka dia adalah Quraisy. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, Quraisy ni adalah siapa-siapa yang dinisbahkan kepada Fihr bin Malik bin Nadhr. Dia ni cucu kepada Nadhr bin Kinanah. Jadi first kali pendapat tu apa? Pendapat yang first, siapa-siapa keturunan Nadhr bin Kinanah. Jadi pendapat kedua adalah cucu Nadhr bin Kinanah, iaitu Fihr bin Malik. So siapa-siapa. So tu khilaf antara ulama lah. So itulah Quraisy. Quraisy tu siapa-siapa yang dinisbahkan sama ada kepada Nadhr bin Kinanah ataupun pada Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Sama ada kepada Nadhr bin Kinanah ataupun kepada cucu dia, Fihr bin Malik. Tu siapa tu Quraisy. Soalan kedua, kenapa Quraisy ni dinamakan Quraisy? Macam mana persoalan kita, kenapa Melayu ni kita nak namakan Melayu juga? Kenapa Cina ni Cina? Kenapa India ni India? So kenapa orang Quraisy ni, orang Arab Quraisy ni namakan diri di sini Quraisy? So Quraisy ni kata asal dia, saya cakap tadi, bahasa Arab 99% ataupun 98% kata asal dia akan refer kepada 3 huruf lah. Quraisy ni kata asal dia Qaf, Ra dengan Shin. Sebagian ulama cakap Quraisy ni dinamakan Quraisy sebab kata asal dia dengan dia apa dia? Orang dalam bahasa Arab namanya tasrif. Tasrif kepada takarrush. Takarrush maksudnya perniagaan. Perniagaan sebab Quraisy, orang Quraisy ni, orang Arab Quraisy ni suka berniaga. Dan dalam bahasa Arab takarrush ni maksudnya perniagaan. So disebabkan banyak sangat niaga, so orang ni panggil Quraisy lah sebab banyak sangat niaga. Tu pendapat pertama. Dan ada banyak sangat pendapat kenapa Quraisy nama Quraisy. Saya bawa 2 je untuk hari ni. Pendapat kedua, takarrush ni juga, takarrush dengan kata asal Qaf, Ra, Shin, maksud dia bersatu. Quraisy ni masa lepas Nabi Ismail dengan seorang puteri atau seorang gadis Jurhum kahwin, dia pun Jurhum kahwin, sampai ada Nadhr bin Kinanah ataupun Fihr bin Malik, mereka ni pernah terpisah. Maksudnya pernah bergaduh gitu ataupun pernah pecah, seorang pergi Syam, seorang pergi Iraq gitu. Tapi tiba-tiba satu masa tu ada salah seorang daripada orang Quraisy ni disatukan mereka semula di Mekah. Sebab tu nama dia Quraisy, sebab mereka berjaya menyatukan diri mereka sendirilah. Lepas tu tentang kenapa dinamakan Quraisy. So Quraisy ni saya cakap tadi dia keturunan Nabi Ismail. So Nabi Ismail ni mustahil, kita tahu Nabi Ismail ni seorang rasul. Mustahil bagi seorang rasul untuk tak ajar Islam kepada anak-anak dia, kepada cucu-cucu dia. So Quraisy ni ataupun Arab yang duduk kat Mekah ni ataupun Arab Jurhum ni, first kali mereka ni ikut ajaran Islam, ikut apa yang ayah mereka sendiri cakap, Nabi Ismail, moyang mereka sendiri cakap, sampai mereka ni ikut buat ibadat macam mana yang Allah suruh lah masa zaman tu lah. Sampai zaman Amr bin Luhai al-Khuzai, dia lah yang pertama ambil berhala daripada Syam, datang ke Mekah dan cakap, wahai penduduk Mekah, inilah Tuhan kau ataupun inilah perantaraan kau. Mereka ni percaya lagi Allah ni Tuhan, tapi dia cakap kita ni nak doa, kita mesti lalu perantaraan. Perantaraan tu mesti lalu berhala tu, wahai berhala, sampaikan ke Allah apa hajat aku. So
dari situ, daripada kedatangan Amr bin Luhai bin Al-Khuzai dengan berhala dia, terpesonglah akidah kaum Quraisy di Mekah. Okey, sebelum untuk sebagai penutup untuk siri pertama, saya nak cerita tentang dua ayah atau moyang Nabi. First sekali atuk Nabi, yang kedua ayah Nabi. First sekali atuk Nabi digelar, kita tahu dia Muhammad, Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu gelaran, bukan nama dia. Kita kena ingat Abdul Muttalib adalah gelaran, bukan nama. Nama sebenarnya adalah Syaibah. Syaibah dalam bahasa Arab maksud dia apa? Maksud dia uban. Sebab apa? Satu persoalan, kenapa mak dia ni sanggup untuk letak nama anak dia uban? Percaya? So nak tahu Syaibah dalam bahasa Arab uban lah. Tuhan berfirman dalam surah Rum, surah akhir surah Rum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan kau atau kalian daripada dalam keadaan lemah, kemudian kalian pindah ke fasa yang kalian kuat, maksudnya remaja, umur 40 tu kira kuat. Lepas tu Allah pindahkan kita ke satu fasa yang kita ni lemah dan beruban, syaibah. Dha'fan wa syaibah. So uban dalam bahasa Arab syaibah. Ya, dikatakan kenapa mak dia namakan dia ni beruban, dia ni uban, sebab masa dia lahir ada uban kat rambut dia. Saya tak pasti sama ada uban tu satu atau dua, tapi mungkin uban semua, saya tak tahu. Tapi ada uban dekat rambut dia. Sebab itulah mak dia namakan dia uban. Dia ni uban. So Abdul Muttalib ni dia ada banyak cerita tentang Abdul Muttalib, cuma sebab satu sesi saya diperuntukkan 30 minit, tak sempat nak cerita banyak tentang Abdul Muttalib. Tapi antara peristiwa yang menarik tentang Abdul Muttalib, dia adalah orang yang menggali Zamzam semula. Kita tahu yang saya cakap tadi, bila Siti Hajar bolak-balik Safa Marwah, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk kepakkan sayap dia dekat tempat, guna sayap dia untuk ketuk tempat Nabi Ismail tu atau depan Kaabah tu, maka terpancar air Zamzam. Air Zamzam, lepas tu datanglah Bani Jurhum, kabilah Jurhum ke Mekah. Datang, duduk, dan Nabi Ismail kahwin dengan seorang gadis daripada Bani Jurhum, maka beranak pinaklah mereka. So diorang ni ada Zamzam. Satu hari Bani Jurhum ni dia diserang. Saya tak ingat siapa yang serang, tak silap Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni serang Bani Jurhum. Kat Mekah ni dia serang Bani Jurhum. Bani Jurhum mempertahankan diri. Last sekali mereka ni tak mampu untuk pertahankan diri dah. Mereka tahu mereka akan kalah. Mereka terpaksa tinggalkan Mekah. Disebabkan mereka terpaksa meninggalkan Mekah, mereka ni tak nak orang dina. Kita tahu sebenarnya saya cakap Mekah ni tak ada air kontang kecuali Zamzam. Itu pun Allah yang turunkan lah, daripada Allah yang ciptalah, yang pancarkan. Mereka ni nak bagi orang Khuza'ah ni keluar dari Mekah dengan cara mereka yang tak dapat air. So mereka ni timbus semua telaga Zamzam yang ada kat situ, timbus. So bila datang Khuza'ah, bila dia menang, datang masuk Mekah, dia ni tak jumpa sumber air. Maka hilanglah Zamzam sejak daripada penimbusan tu lah. Sejak mana Jurhum timbus Zamzam, hilang. So bila zaman Abdul Muttalib, lama dia hilang. Bila zaman Abdul Muttalib tak silap saya mimpi 3 hari di tempat Zamzam tu. Di mimpi pertama rasa macam biasa je lah, mungkin mimpi main-main. Bila mimpi kedua, biasa lagi. Mimpi ketiga, dia rasa pelik. Seolah-olah ada benda yang Allah tunjuk kat dia. Allah tunjuk tempat Zamzam. Dia mimpi yang dia kuat di Zamzam. Lepas tu, dia ni lepas mimpi ketiga, dia pergi ke tempat Zamzam, dia pun korek, lepas tu jumpa balik Zamzam. Maka terpancarlah Zamzam sampai ke hari ini. So saya tak tahulah sepanjang daripada Nabi Abdul Muttalib jumpa Zamzam tu sampai sekarang ada terputus Zamzam ke tak. Saya tak pastilah. Dan Abdul Muttalib ni terkenal dengan peristiwa inilah serangan Abraha ke kota Mekah. Tuhan berfirman untuk merakamkan peristiwa ni, peristiwa bersejarah ni dalam surah Al-Fil yang sangat masyhur, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sampai akhir ayat lah. So tu tentang atuk Nabi dan tentang ayah Nabi Abdullah. Nabi SAW nama dia Abdullah. Abdul Muttalib ada 10 anak dan 10 anak lelaki dan 6 anak perempuan. Abdullah ni antara 10 anak lelaki itulah. Abdullah ni saya cerita secara ringkas sebab masa sangat suntuk. Abdullah ni dia ni meninggal masa Nabi dalam kandungan
kandungan ibu dia lah Aminah. Maksud dikatakan Nabi dalam kandungan 2 bulan. Orang kata lebih lagi lah, malah ada sebahagian para sejarawan cakap Nabi ni Abdullah meninggal, Nabi ni dah lahir, dah 2 bulan lahir. Tapi yang paling tepat itulah selalunya yang paling masyhur dia ni dalam kandungan 2 bulan. So, tentang Abdullah, dan Abdullah ni meninggal kat Madinah. Dekat Madinah semasa menziarahi kaum kerabat dia dah, ataupun dikatakan jalan ke Syam, lepas tu tiba-tiba meninggal kat Madinah. So untuk siri pertama sampai sini je, sampai ke Abdullah ni. Untuk so moga-moga kita dapat faedah daripada silsilah Nabi SAW pada Nabi Adam sampai ke Abdullah sebelum Nabi. Dalam siri kedua kita akan cerita tentang Nabi SAW, kelahiran dan sekian dan lain-lain. Maka saya harap dalam siri pertama kita dapat beberapa faedah yang boleh kita pelajari di siri pertama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.